Buletin Didik 30 November bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Ria Jaya, Sungai Petani Kedah muncul juara pertandingan melukis mural Serlahkan Keceriaan bersama Gardenia Quick Bites. Pertandingan itu menyaksikan penglibatan lebih 108,000 pelajar dan tenaga pengajar. Kemenangan dalam pertandingan bertemakan minda sihat cergas fizikal itu membolehkan SMK Taman Ria Jaya membawa pulang wang tunai RM2,000 dan sijil penghargaan. Tempat kedua diungguli SMK Putrajaya Presin 92, manakala SMK Tan Sri Jaafar Alba Kota Tinggi Johor pula memenangi tempat ketiga. Kedua-dua sekolah berkenaan masing-masing membawa pulang wang tunai RM1,500 dan RM1,000 beserta sijil penghargaan. Saya rasa sangat gembira. Saya pun tak sangka bahawa sekolah kami terpilih menjadi juara pada hari ini, dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Gardenia kerana memilih sekolah kami sebagai juara pada hari ini. Hasil akhirnya adalah mural, tetapi apa yang berlaku di sini adalah mereka merancang, berbincang, then they come up with the design, the colour. So ini merupakan satu proses pendidikan yang panjang lah. Dia work in berkumpulan. Pertandingan anjuran Gardenia Bakeries itu mendapat kerjasama Kementerian Pendidikan membabitkan penyertaan 100 sekolah di zon pusat, utara, selatan dan pantai timur. Kerajaan Negeri Sabah memperuntukkan RM248 juta membabitkan 1,969 projek untuk meningkatkan kualiti prasarana sekolah di negeri itu sejak 2020 sehingga tahun ini. Menteri Tugas-Tugas Khas dan Penyelarasan Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata pihaknya turut menyediakan beberapa inisiatif bantuan berkaitan kemudahan sekolah negeri itu. Antaranya ialah bantuan ihsan sekolah Sabah Bisbah yang juga bantuan pembekalan alat kelengkapan sekolah. Ujarnya bagi inisiatif ini, kerajaan negeri menyediakan peruntukan RM12.6 juta yang akan memberi manfaat kepada 1,500 sekolah. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan berhubung peruntukan khas penambahbaikan kemudahan sekolah pada sesi sidang Dewan Undangan Negeri Sabah semalam. Dalam pada itu, Datuk Dr. Muhammad Arifin berkata pihaknya juga menyalurkan bantuan peruntukan secara sekali bayar, bantuan aktiviti guru dan ibu bapa Sabah bagus sebanyak RM2,000 kepada setiap persatuan ibu bapa dan guru PIBG. Bantuan ini bakal memberi manfaat kepada 1,500 PIBG sekolah di seluruh Sabah dengan jumlah peruntukan RM3 juta. Melalui bantuan ini, kementerian yakin ia dapat digunakan dengan sebaiknya untuk menambah baik kemudahan di sekolah selain untuk melaksanakan aktiviti PIBG di sekolah terlibat. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib melancarkan jihad pendidikan bagi menyalurkan sumbangan zakat secara terus kepada golongan sasar. Jihad pendidikan yang dilancar ini adalah satu inisiatif PPZ Mawib dalam mewujudkan kitaran zakat antara pembayar dan penerima zakat. Melalui kaedah ini, zakat diberikan terus kepada Mawib untuk disalurkan kepada asnaf yang layak, termasuklah untuk bantuan pendidikan yang bakal diterima oleh penuntut asnaf. Sempena pelancarannya, hasil kerjasama PPZ Mawib dengan Pusat Hubungan Alumni dan Kemajuan Institusi Karya Universiti Malaya sebanyak RM85,000 disalurkan bertujuan untuk memastikan keperluan penuntut asnaf dan B40 DUM mencukupi. Menurut pengerusi PPZ Mawib, Tan Sri Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman, bantuan ini disalurkan bagi memastikan golongan sasar dapat menimba ilmu sebaik-baiknya selain meningkatkan kesedaran dalam menunaikan zakat dalam kalangan pendidik melalui potongan gaji. Dengan tagline Sifar Kebuluran, program jihad pendidikan ini akan diperluaskan ke Universiti Teknologi Malaysia UTM Jalan Semarak dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM tidak lama lagi. Tambahnya, pasca perubahan pembelajaran dalam talian kepada fizikal meletakkan beban yang lebih berat kepada sesetengah penuntut kerana berlakunya pertambahan tanggungan. Disebabkan itu, terdapat juga penuntut UM yang memerlukan sumber keuangan sokongan untuk meneruskan pengajian mereka di kampus ketika kos sara hidup kian meningkat. Jelasnya, setiap sesi kemasukan penuntut UM adalah kira-kira RM18,000 dan sekitar 60% daripadanya datang daripada golongan B40.
Dalam usaha menggalakkan aktiviti fizikal sepanjang musim cuti sekolah, syarikat produksi Wow Animation bersama Primeworks Studios dan Marhain.my melancarkan Ejen Ali Misi Rush 2.0 Virtual Run. Larian secara maya berdasarkan siri animasi Ejen Ali itu sesuai untuk seisi keluarga dan akan berlangsung bermula 1 hingga 31 Disember. Ia turut menawarkan peserta aktiviti larian, berbasikal, treadmill atau berjalan dengan sasaran 5 km. Prestasi setiap peserta hendaklah direkod setiap minggu di laman web rasmi yang juga akan menampilkan pelari terbaik di dalam Mata Arena Hall of Fame. Selaras dengan jalan cerita terbaru animasi tersebut, Ejen Ali Mata Arena menjemput semua peminat menyokong teras kegemaran mereka sama ada Neuro, Inviso, Techno mahupun Combat. Setiap teras dilengkapi kit larian eksklusif yang mengandungi jersey larian yang direka khas berdasarkan pakaian seragam Ejen Mata, pingat, magnet serta e-sijil. Peserta juga boleh menantikan pertandingan persahabatan kerana setiap teras akan bersaing untuk jarak terjauh dan cabaran mingguan di laman media sosial berikut. Bagi peserta yang berminat, anda boleh layari laman web rasmi Ejen Ali tertera untuk maklumat lanjut. Yayasan Angkasawan Negara melancarkan program Satu Keluarga Satu Profesional 1K1P dengan sasaran melahirkan 300 doktor pakar daripada golongan pelajar asnaf dan orang asli setiap tahun. Inisiatif yang bermula bulan depan itu dijalankan secara kolaborasi bersama Majlis Amanah Rakyat MARA dan sebuah kolej perubatan swasta di Melaka. Timbalan pengerusi yayasan itu, Datuk Syahrul Nizam Yunus berkata, program menyasarkan pelajar kurang berkemampuan namun layak daripada segi akademik untuk diserap ke jurusan perubatan dan pergigian. Menyasarkan selama 300 orang doktor dan insya-Allah lagi 5 tahun mereka akan graduate. Dan mereka ini terdiri daripada Melayu dan Bumiputera yang difokuskan kepada golongan B40 dan asnaf. Kita juga bekerjasama dengan pihak zakat dan juga pihak beberapa entiti lain yang untuk menaja mereka yang daripada golongan B40 dan asnaf yang tidak berkemampuan, selain daripada semua yuran pengajian sewaktu di MBBS dan BDS akan ditaja oleh pihak MARA. Beliau bercakap kepada media selepas majlis promosi program 1K1P di Peringgit Melaka. Hadir sama Presiden Yayasan itu, Datuk Dr. Syekh Muzaffar Syukur. Seramai 150 pelajar dari Maktab Rendah Sains MARA MRSM Tun Gafar Baba dan MRSM Terendak hadir pada program berkenaan. Bagi merealisasikan hasrat itu, kata Datuk Syahrul Nizam, pihaknya akan turut mendapatkan data daripada kerajaan negeri, Rumah Kebajikan Anak Yatim dan Jabatan Kemajuan Orang Asli mengenai pelajar cemerlang dalam kalangan masyarakat orang asli untuk menyertai bidang perubatan. Jelasnya, pemilihan pelajar untuk memasuki kedua-dua bidang itu perlu dilakukan secara teliti berikutan kos pengajiannya yang tinggi. Tambah beliau, 1K1P turut memberi keistimewaan kepada golongan sasar dengan membantu mereka melunaskan yuran pengajian dan perbelanjaan harian bagi mengurangkan beban kos sara hidup. Datuk Dr. Syekh Muzaffar yang juga angkasawan negara berharap program itu mendapat sambutan daripada golongan sasaran. Dan kami sasarkan lebih kepada golongan zakat, golongan asnaf, golongan B40 untuk memberikan mereka peluang untuk menjadi doktor. Jadi itulah tema kami, Satu Keluarga Satu Profesional. Terdahulu pada majlis itu, seramai 17 pelajar jurusan perubatan dan pergigian daripada sebuah kolej perubatan swasta menerima surat kelulusan program penajaan pengajian tertiary daripada MARA. Beberapa pelajar yang ditemui melahirkan kelegaan apabila menerima surat kelulusan yang sekaligus dapat mengurangkan beban yuran dan kos sara hidup mereka di kolej. Saya harap dengan bantuan ni saya dapat habiskan saya punya degree dengan cemerlang, so that after that saya boleh bayar
sikit daripada apa yang pinjaman bagi. And overall saya boleh cakap saya berterima kasih dekat Mara, sebab dengan itu saya tak perlu nak susahkan mak bapak saya lah. Bapak saya pusat tentera, mak saya suri rumah. I was quite worried because I didn't get the degree dekat IPTA. Pinjaman loan ini sebenarnya sangat membantu sebab saya rasa macam kos untuk belajar dalam bidang MBBS dan BDS ni agak tinggi lah. So dengan adanya pinjaman ni dia mampu bantu saya untuk capai apa yang saya nak. Sebab before ni saya ingat saya tak mampulah sebab nak sambung sebab mahal kan. So tapi sebab adanya Mara ni dia bantu saya untuk sambung dalam bidang ni lah. Saya rasa sangat bersyukur kerana mendapat pinjaman loan saya telah pun diluluskan oleh pihak Mara. Saya rasa yang beban atas keluarga saya kini pun dilepaskan sedikit, diringankan sedikit. Seterusnya, penerapan penjagaan kesihatan amat penting, apatah lagi kos rawatan direkodkan meningkat setiap tahun. Untuk itu, Persatuan Suri dan Anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia Puspanita, Cawangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP menganjurkan satu program khusus untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan orang ramai. Program yang dinamakan Sihat ke Saya itu turut memberi tumpuan untuk membudayakan gaya hidup sihat dalam kalangan kaki tangan kementerian berkenaan. Kita nak menerapkan nilai-nilai kesihatan kepada semua warga, bukan sahaja di KPDN HEP, dan cuba semua penjawat awam bahawa pentingnya untuk menjaga kesihatan bukan sahaja dari segi kesihatan sendiri, dan juga kesihatan mental juga sangat penting. Aktiviti termasuklah pemeriksaan kesihatan serta pemeriksaan payudara kendiri. Melalui program ini, pengunjung terutamanya wanita yang bekerjaya mula sedar betapa pentingnya membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala. Apabila kita mencapai umur 40 tahun ke atas kan, kita rasa kesihatan tu sangat berharga dan dia tak boleh bukan senang untuk kita mendapat kesihatan yang optimal pada tahap umur sekarang. So that's why saya kalau boleh setahun sekali saya akan buat pemeriksaan especially untuk wanita lah. Majlis dirasmikan oleh Ketua Setiausaha KPDN HEP, merangkap penasihat Puspanita Cawangan KPDN HEP, Datuk Azman Muhammad Yusof. Saya berpendapat bahawa penganjuran program Puspanita dalam kali ini adalah baik untuk tujuan semua pihak yang terlibat, termasuk juga anggota-anggota Puspanita itu sendiri, bagi mengetahui bahawa program kesihatan ini harus kita teruskan daripada masa ke semasa kerana dia banyak memberi informasi-informasi terkini tentang penjagaan kesihatan. Turut diselitkan dalam program ini ialah kempen derma darah. Untuk penggemar durian, pastinya pengalaman menunggu buah itu gugur di dusun pada waktu malam bukan sesuatu yang sering dapat dilakukan. Namun bagi pemilik kebun durian, ia adalah aktiviti rutin menjelang musim raja buah itu sekaligus melibatkan penggunaan serta kepentingan dangau. Dangau merupakan pondok kecil yang kebiasaannya bersaiz 3 hingga 3.6 meter dan mampu menempatkan sehingga 4 orang dalam satu-satu masa. Ia menjadi elemen penting setiap kali musim durian dengan menjadi tempat berteduh pemilik dusun tak kala menunggu buah gugur pada waktu malam. Biasanya dia orang akan tidur sampai subuh dan akan balik untuk solat subuh dan datang balik untuk cuci buah. Jadi sepanjang malam tu orang kata tak adalah tidur lena pun kat dalam dangau ni. Sambil-sambil dengar bunyi durian luruh, pergi kutip. Tambah Salami selain menjadi tempat meluangkan masa bersama keluarga ketika hujung minggu, bermalam di dangau turut memberikan pengalaman baru kepada anak-anaknya. Bagi Muhammad Isa Jauhari pula, setiap kali tibanya musim durian, dia akan bermalam di dangau sehingga awal pagi untuk mengelakkan buah dicuri. Senang kita nak, kalau hujan ke ada tempat berteduh macam ni. Itu saja. Itu takut orang curi malam. Kalau tak jaga, habis kutip dia orang. Jelasnya, jika dahulu buluh dijadikan bahan membuat dangau, kini kayu terpakai lebih menjadi pilihan, ekoran kualiti serta tahap ketahanannya. Malah pondok kecil itu kini dilengkapi lampu berkuasa solar dan perkakasan lain bagi kemudahan penghuninya. Lebih menarik, ada pemilik dusun yang membina rumah singgah dalam dusun mereka yang lengkap dengan bekalan elektrik dan air.
Bertemu kembali. Kapal angkasa Shenzhou 15 dilancarkan pada jam 11.08 waktu tempatan malam semalam. Misi itu dilaksanakan oleh 3 angkasawan tempatan iaitu Fei Chunlong, Deng Qingming dan Zhang Lu. Shenzhou 15 adalah langkah terakhir bagi fasa pembinaan stesen angkasa China, juga misi pertama bagi fasa seterusnya. Difahamkan kru Shenzhou 15 dan Shenzhou 14 akan bertemu dan melaksanakan penyerahan misi secara bersemuka di stesen angkasa yang akan menjadi tumpuan misi kali ini. Selepas penyerahan misi dijalankan, stesen angkasa China akan memasuki mod residensi jangka panjang. Kru Shenzhou 15 adalah kru pertama yang menggunakan stesen angkasa itu selepas siapnya projek pembinaan dan akan menjalankan misi pengesahan residensi jangka panjang. Sebagai tambahan kepada penyelenggaraan dan penjagaan harian stesen angkasa, angkasawan akan melengkapkan dan menguji 15 kabinet eksperimen saintifik serta menjalankan lebih 40 eksperimen sains dan teknologi angkasa. Orang ramai teruja menyalakan hiasan pokok Christmas dengan mengayuh basikal. Inisiatif pihak berkuasa tempatan PBT di Budapest Square, Hungary adalah bagi menanam kesedaran tentang penggunaan teknologi boleh diperbarui bagi menjimatkan tenaga di musim perayaan. Pokok Christmas ini hanya akan menyala sepenuhnya jika seseorang mengayuh basikal dengan bertenaga. Ia turut menarik kanak-kanak mencubanya ketika bersiar-siar dengan keluarga. Basikal ini juga mengecas bateri yang dikuasakan sistem solar yang turut menjana keseluruhan tenaga di sini. Tidak seperti tahun-tahun sebelum ini, PBT Budapest tidak memasang banyak perhiasan lampu berikutan krisis tenaga di Eropah. Orang ramai yang ditemui mengakui inisiatif ini adalah kompromi terbaik, malah teruja dapat turut memanaskan badan ketika musim sejuk. Bintang-bintang K-pop menyinari pentas Mnet Asian Music Awards MAMA yang diadakan semula selepas 3 tahun terhenti. Penganjuran tahun ini berlangsung selama 2 hari di Osaka, Jepun. Pemenang anugerah ini ditentukan mengikut kategori menerusi pengadilan panel profesional, jualan digital dan rekod, jumlah tontonan global serta undian peminat. Anugerah utama atau Desang menerusi kategori ikon seluruh dunia dimenangi BTS buat tahun ke-5 berturut-turut. Manakala artis baru pilihan dimenangi 4 kumpulan iaitu IVE, NMIXX, LE SSERAFIM dan Kep1er. Stray Kids pula membawa pulang anugerah pilihan peminat seluruh dunia. Mereka turut mempersembahkan lagu-lagu hit seperti Maniac. Manakala Kep1er tampil dengan Wadada yang juga salah satu lagu hit terbesar mereka tahun ini. Tumpuan utama acara juga adalah persembahan gabungan kesemua kumpulan wanita popular tahun ini. Pada malam kedua nanti, persembahan solo anggota BTS J-Hope antara yang dinanti-nantikan. Tahukah adik-adik, dinasti Umayyah merupakan dinasti pertama dalam sejarah Islam. Dinasti ini berkuasa dari abad ke-7 hingga ke abad ke-11 Masihi. Antara sumbangan dan pengaruh terbesar dinasti Umayyah di Spanyol adalah dalam bidang astrologi dan astronomi. Astrolab merupakan salah satu peralatan astronomi yang dihasilkan pada dinasti ini. Astrolab digunakan untuk menentukan arah kiblat, masa pada siang dan malam, waktu matahari terbenam dan terbit, alat untuk mengesan kedudukan objek-objek di cakrawala, pengembara dan pelayan Islam juga menggunakannya dalam penentuan arah. Teknologi astrolab Islam kemudiannya digunakan oleh masyarakat Eropah bermula dari zaman pertengahan dan menjadi instrumen astrologi dan astronomi yang penting dan digunakan secara meluas di seluruh dunia, menjadi perintis kepada ilmu astronomi moden. Pameran Kampung Gingerbread di Manhattan, Amerika Syarikat mengakhiri buletin didik. Terdapat 700 rumah gingerbread disediakan beserta lebih 1,800 kilogram gula-gula dan manisan. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.